Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anas Abbas. Belum pun reda kesan buruk bencana gempa bumi kuat bulan lalu, Turkiye dilanda pula banjir di wilayah Sanliurfa dan Adiyaman dan meragut sekurang-kurangnya 14 nyawa. Taburan hujan melebihi 130 mm menyebabkan paras air naik mendadak. Kenderaan turut dihanyutkan arus deras selepas jalan raya bertukar menjadi sungai. Pasukan penyelamat bertungkus lumus cuba menyelamatkan penduduk yang terperangkap di dalam bangunan. Pada masa sama, usaha mencari mangsa yang hilang juga giat dilakukan. Gubernur Sanliurfa Saleh Aihan menggesa agar penduduk yang tinggal di alas bawah bangunan untuk berpindah ke dua-dua wilayah dengan kepadatan penduduk 2.7 juta orang itu turut terjejas akibat gempa bumi kuat 7.8 skala Richter pada 6 Februari lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan proses tender tanpa nama untuk projek mega bakal dilaksanakan kerajaan pada masa depan. Kaedah itu bakal menjamin ketelusan dan tender diberikan kepada syarikat berkemampuan untuk melaksanakan projek. Beliau berkata kaedah itu dapat menjamin tender diberikan kepada syarikat berkemampuan untuk melaksanakan projek berkenaan. Katanya perkara itu dicadangkan olehnya dalam mesyuarat jawatankuasa tender projek besar semalam. And I told them to come to the decision, the companies' names should not be made known. Just company A, company B, company C, shortlisted. And we decided purely based on the capabilities, track record, financial capabilities. And we did decide, not knowing who got it. Beliau berucap pada Majlis Mahkamah Alam Ulang Tahun ke-50 Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Reda malam tadi. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, jawatankuasa berkenaan akan terus mengamalkan proses tender seperti itu pada masa depan. Sementara itu, Perdana Menteri berkata, isu yang membelenggu sektor perumahan dalam negara boleh diselesaikan dengan mengubah proses yang lapuk, memacu dan memudahkan prosesnya. We have to closely monitor, and REHDA has to be with us, monitoring this. And whatever changes necessary, adjustments necessary, including the ease of doing business, which is a major policy position that I have taken. Datuk Seri Anwar berkata masih ada ruang untuk penambahbaikan bagi peraturan-peraturan dalam negara serta kadar kepantasan kelulusan yang diperlukan termasuk oleh pemaju. Kerajaan Persekutuan juga berbincang dengan semua menteri besar agar pihak berkuasa tempatan di negeri-negeri dapat membantu dan menyegerakan proses berkaitan. Perkhidmatan transit aliran masa MRT laluan Putrajaya Fasa 2 mula beroperasi hari ini pada jam 3 petang nanti. Perkara itu dijangka mampu mengurangkan kesesakan jalan raya terutamanya bagi lebuh raya menuju ke Ibu Negara dan Putrajaya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan merasmikan majlis pelancaran satu lagi laluan pengangkutan awam. Dan untuk perkembangannya langsung bersama wartawan Syafiqah Damanhuri di lokasi. Silakan Syafiqah. Baik, terima kasih Anas. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera pagi ini. Laluan MRT Putrajaya Fasa 2 bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka tiba pada jam 9.30 pagi nanti. Beliau dalam program hari ini dijadualkan merasmikan MRT Putrajaya Fasa 2 ini pada jam 9.45 pagi yang mana kemudiannya di sebelah petang pada jam 3 petang nanti laluan MRT Fasa 2 Putrajaya ini bakal dibuka kepada orang awam. Dan apa yang dapat saya kongsikan ketika ini dari depo MRT Serdang ini, di belakang saya ini train yang bakal dinaiki Perdana Menteri sebentar lagi.
dari sini depo MRT Sedang ke stesen MRT Sentral Putrajaya. Dan apa yang dapat saya kongsikan pagi ini, operasi fasa 2 ini melibatkan laluan sepanjang 40.2 km dari Kampung Batu ke Putrajaya Sentral, yang mana terdapat beberapa lokasi stesen hotspot, antaranya Sungai Besi, Jalan Chan Saulin dan Ampang Park, yang merupakan tempat tumpuan warga kota untuk pergi bekerja. Dan selain itu turut melibatkan laluan dengan perkhidmatan stesen pertukaran, antaranya laluan transit aliran ringan LRT, Kelana Jaya, MRT Kajang dan juga monorail. Dan untuk makluman semua, MRT Putrajaya secara keseluruhannya melibatkan laluan sepanjang 57.7 km dari Kuasa Damansara ke Putrajaya Sentral. Dan terdapat 36 stesen, termasuk 9 stesen bawah tanah dan 49 set train. Dan kemudahan ini dijangka memanfaatkan 104,000 pengguna sehari. Dan sebarang perkembangan lain pastinya saya akan update dari masa ke semasa, dan pastikan anda mengikuti laman media sosial Buletin TV3. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini. Silakan Anas. Baik, terima kasih Syafiqah atas laporan sebentar tadi. Ibu bapa dinasihatkan tidak perlu bimbang dengan harga makanan di kantin sekolah menjelang sesi persekolahan 2023-2024. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata ia termaktub dalam garis panduan dan terma ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Fadlina mengulas kebimbangan ibu bapa terhadap kemungkinan kenaikan harga makanan di kantin sekolah menjelang sesi persekolahan bermula minggu hadapan. Dan kita juga mengambil perhatian tentang isu-isu kos yang dibangkitkan dan sebagainya. Tapi kena berbalik pada garis panduan itu dan bincang dengan pihak sekolah. Jadi ada ruang untuk perbincangan itu, walaupun terma-terma itu telah pun ada di antara pihak kantin dan juga pihak sekolah. Ditanya jika ada perancangan menyeragamkan harga makanan di kantin mengikut negeri, beliau berkata perkara itu akan dilihat dari semasa ke semasa sekiranya ada keperluan berbuat demikian. Dalam perkembangan berkaitan, Fadlina memberi jaminan peruntukan perbelanjaan tahun ini termasuk penyelenggaraan untuk sekolah tidak akan dikurangkan. Walaupun peruntukan untuk KPM belum diluluskan di peringkat jawatankuasa, keperluan sekolah terutama dalam kategori daif tetap menjadi keutamaan. Kementerian Pendidikan KPM serta Kementerian Belia dan Sukan KBS akan memeterai kod sukan selamat minggu depan untuk mewujudkan ekosistem sukan yang selamat untuk pelajar. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kod itu terpakai untuk semua kejohanan sukan, termasuk kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM 2023 yang bermula 15 Julai ini. Katanya kod itu adalah berdasarkan kod Olimpik yang merangkumi aspek etika, perlindungan, peranan ibu bapa dan komuniti sukan serta akses membuat aduan. Kita bagi komitmen penuh kerana kita nak pastikan ekosistem selamat untuk anak-anak kita bersukan dan ruang yang lebih maknanya mengikat dari dalam konteks memastikan mereka ini dapat dilindungi daripada semua mara bahaya lah, termasuk gangguan seksual, buli, pengantunan dan sebagainya. Menteri Belia dan Sukan Hanayo semalam melancarkan kod sukan selamat bagi menjamin hak serta kebajikan atlet dan komuniti sukan dalam negara untuk menikmati persekitaran sukan yang selamat. Terdahulu, Fadlina melancarkan takwim kejohanan MSSM 2023 di Putrajaya. Kejohanan MSSM akan dilaksana secara 4 fasa bermula 15 Julai hingga 19 Oktober depan bertemakan sukan nadi ABC iaitu anak yang baik lagi cerdik. Selepas 2 minggu dilancarkan, mesin layan diri Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bakal masuk ke premis universiti, hospital dan pejabat swasta bermula minggu depan. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata beliau menyasarkan 5,000 mesin berkenaan dipasang menjelang akhir tahun ini di kawasan tumpuan orang ramai. Beliau menyasarkan mesin berkenaan dapat diperluas kepada 5,000 penerima di bawah Inisiatif Usahawan Makanan INSAN pada tahun ini. Siswa Azhar akan balik ke kampus minggu depan. Pada 21 Mac kita akan lancarkan di UiTM Puncak Alam. Jadi kita akan pergi dari satu tempat ke satu tempat. Permintaan itu memang terus masuk daripada tempat-tempat yang menawarkan untuk memberi ruang kepada mesin vending. Beliau berkata demikian selepas melawat tapak mesin layan diri IPR di stesen bas Terminal 1 Seremban.
Hadir sama Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban Datuk Masri Razali. Katanya permohonan peserta semakin meningkat dengan lebih 15,000 permohonan diterima setakat ini. Inisiatif itu menyediakan mesin layan diri di tempat terpilih dan peserta akan menerima bantuan sewaan bulanan antara RM6 hingga RM800 yang dibayar terus kepada penyedia mesin. Menerusinya, kerajaan hanya membayar sewa dan modal dikeluarkan oleh pihak operator mesin layan diri. Sarawak berhasrat mewujudkan pusat perubahan iklim bagi mengurus semua isu berkaitan perubahan iklim dan inisiatif perdagangan karbon di negeri itu. Usaha itu bakal meletakkan Sarawak antara pelopor dalam bidang itu yang mampu menarik pelaburan dan kemahiran untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, peranan agensi itu termasuk menguruskan aspek berkaitan sejajar matlamat pembangunan mampan Sarawak. Being worked on by our lawyers, working together with international bodies, not only our own, but we have to engage with the international stakeholders in order to provide the framework and the rules, how you monitor all the components of this monetary system. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Persidangan Karbon Asia ACC 2023 di Kuching. Setakat ini, 5 negara menunjukkan minat terhadap potensi penyimpanan karbon CCS Sarawak berikutan kedudukannya yang strategik bagi tujuan itu. Masjid dan surau di wilayah Persekutuan akan memastikan semua penceramah mempunyai tauliah mengajar agama Islam wilayah Persekutuan. Institusi agama itu juga mengekalkan zon aman dan bebas daripada sebarang pengaruh dan unsur politik kepartian. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Datuk Muhammad Ajib Ismail dalam kenyataannya berkata, sebarang pelanggaran ketetapan itu boleh dikenakan tindakan di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Katanya masjid dan surau perlu menjadi medan yang memberikan pencerahan kepada ummah, menyebarkan semangat muhibah dan perpaduan dan memastikan ia bukan menjadi punca kepada kekeliruan, perbalahan dan persengketaan masyarakat. Jelasnya, semua institusi Islam berkenaan tertakluk di bawah Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan serta Kaedah Pentadbiran Undang-Undang Islam Wilayah Persekutuan Jawatankuasa Karya 2019. Katanya pekeliling semasa juga memastikan institusi ditadbir secara berkesan dan profesional, khususnya melibatkan program pengimarahan dan pengajian agama. Selepas 40 tahun diharamkan demi menjaga ekosistem laut, Perlis bakal memberi semula kebenaran aktiviti penangkapan siput retak seribu di perairan negeri itu. Namun aktiviti akan dibenarkan secara bersyarat dan terkawal. Exco Pertanian dan Industri Asas Tani Perlis Razali Saad berkata, ia bagi membolehkan sumber laut dapat dimanfaatkan dan dinikmati seluruh nelayan di Perlis. Katanya antara lain syarat permit menangguk siput retak seribu terhad kepada nelayan berlesen 12 jam sehari. Banyak 20 kuartal bagi perangai seperti siput retak seribu di tinggalan tiada. Yang ketiga, kawasan operasi Jalan Tuge 1 hingga 15 km. Yang keempat, muatan sampan dan persisi injin diberikan oleh pihak terkait. Katanya menurut laporan kajian Institut Perikanan Penyelidikan Kampung Aceh Afrika, taburan populasi siput retak seribu membabitkan 19 lokasi di perairan Perlis dengan anggaran berat 493 tan metrik dengan nilai pasaran hampir RM2 juta. Justru itu katanya kawasan perairan negeri dianggap sebagai perairan emas. Negeri itu berdepan masalah pencerobohan nelayan dari Kedah dan Thailand yang sering mengaut sumber laut itu. Taktik sindiket menggunakan kenderaan pelbagai guna MPV mewah yang diubah suai untuk mengedarkan rokok seludup gagal mengaburi mata pihak berkuasa. Kegiatan itu dibongkar Polis Johor selepas 3 lelaki termasuk warga asing ditahan dalam 2 serbuan di Taman Johor Jaya Selasa lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, dalam serbuan itu 207 kotak besar mengandungi pelbagai jenis rokok seludup bernilai lebih 1.5 juta ringgit. Dalam serbuan pertama di Taman Johor Jaya, 3 lelaki ditahan termasuk seorang warga negara asing berusia 42 hingga 58 tahun ditahan. Serbuan kedua dilakukan di Jalan Seri Pantai di taman berkenaan. Katanya nilai rampasan semua rokok dalam 2 serbuan itu berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Keseluruhannya rokok yang dirampas keseluruhannya berjumlah 9,900
9,900 kartun. Katanya polis turut menyita sebuah MPV yang diubah suai untuk mengangkut rokok dan sebuah kereta Myvi. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Sementara itu, Polis Johor menafikan dakwaan Raja Band kononnya polis menerima wang RM10,000 sebagai jaminan untuk melepaskan suspek yang didakwa membuat ugutan jenayah terhadap kumpulan muzik Indonesia itu. Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, tindakan membebaskan suspek dengan jaminan polis adalah perkara biasa dalam siasatan pihaknya sebelum sebarang tindakan susulan diambil. Tak ada. Dia itu jamin polis. Maksudnya, jamin polis ini bukan memberi wang kepada polis. Jaminan untuk dia bila dipanggil oleh polis, dia akan datang lagi. Itulah jaminan polis. Bukan dia memberi wang kepada polis untuk jaminan tersebut. Tak ada. Dan dalam kes ini kita jangan salah fahamlah. Dakwaan kononnya polis dibayar yang dilaporkan media Indonesia menerusi sidang media kumpulan muzik itu. Menurut Kamaruzaman, kes itu dianggap selesai setelah individu yang didakwa mengunggut Raja didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru semalam. Pemilik syarikat pengurusan acara didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengancam mahu membunuh ahli-ahli kumpulan muzik Indonesia itu pada Sabtu lepas. Perbuatan didakwa dilakukan di bilik rehat artis berkenaan di Stadium Arena Lakin dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan. Penyokong bola sepak merusuh di Itali. Teruskan bersama Buletin Pagi. Kita teruskan dengan laporan luar negara. Penyokong klub bola sepak Eintracht Frankfurt bertemu dengan anggota polis di Itali sebelum perlawanan Liga Juara-Juara menentang Napoli. Beberapa kenderaan polis turut dibakar dalam insiden itu yang menyaksikan penyokong baling batu ke arah sebuah bas di pusat bandar. Pihak berkuasa Itali melarang penyokong yang menetap di Frankfurt hadir ke stadium selepas pergaduhan tercetus pada perlawanan pertama antara kedua-dua pasukan itu. Namun beberapa penyokong klub Jerman berkenaan tetap berdegil. Kira-kira 600 penyokong Eintracht dilaporkan tiba di bandar Itali itu. Media tempatan melaporkan penyokong Napoli membaling batu dan botol ke arah penyokong Eintracht yang menaiki bas. Timbalan Perdana Menteri Itali Matteo Salvini dalam catatan terbaru di akaun Instagramnya menggelar penyokong terbabit sebagai penjenayah. Pusat Keselamatan Cyber Kebangsaan NCSC Britain sedang mengkaji sama ada aplikasi video milik China TikTok harus diharamkan daripada telefon kerajaan. Ini berikutan tumpuan terhadap TikTok semakin meningkat hingga menimbulkan kebimbangan bahawa data pengguna boleh jatuh ke tangan kerajaan China sekaligus menjejaskan kepentingan keselamatan barat. Amerika Syarikat, Kanada, Belgium dan Suruhanjaya Eropah adalah antara negara yang melarang aplikasi itu daripada peranti kerajaan. Bagaimanapun, TikTok enggan mengulas lanjut tetapi sebelum ini mengatakan larangan berkenaan adalah tidak wajar. Meta mengumumkan langkah pengecilan kaki tangan dengan membuang 10,000 pekerja lagi. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Mark Zuckerberg, langkah itu adalah salah satu strategi syarikat apabila sektor teknologi Amerika Syarikat terus mengecil. Pihaknya juga menyasarkan bahagian pengurusan pertengahan dan 5,000 peranan lain akan kekal tidak diisi. Jabatan pengambilan kerja Meta akan menjadi sasaran pertama. Berikutan pihak syarikat menamatkan usaha pengambilan pekerja. Zuckerberg juga dilihat perlu memanfaatkan peluang ini kerana beliau sudah berjanji kepada pelabur tahun 2023 akan menjadi tahun kecekapan untuk Meta. Berita sukan, nasib berbeza dialami bergulaki badminton harapan negara Aaron Chia Sewuyik yang beraksi di All England. Gandingan ranking kedua dunia itu sekali lagi melalui episod mengecewakan selepas tewas di pusingan pertama kepada lawan muda Indonesia, Leo Rolly Fernando Daniel Martin. Pergu nombor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto cemas sebelum mara ke peringkat kedua selepas bertarung sengit mengatasi pemain bukan pilihan Kang Min Hyuk Seo Seung Jae dari Korea Selatan. Aaron Chia Sewuyik diletakkan harapan tinggi menebus kehampaan tewas di pusingan kedua terbuka Jerman minggu lalu ketika memulakan cabaran All England dengan menentang wakil Indonesia, Leo Rolly Fernando Daniel Martin.
Tetapi ternyata masih ada yang kurang apabila pilihan kedua kejohanan itu gagal meneruskan kemarahan menerusi keputusan 21-18, 14-21, 13-21. Indonesia lega apabila nasib ranking nombor 1 dunia Fajar Alfian Mamarian Ardianto memihak mereka ketika berdepan Kang Min Hyuk Seo Seung Jae dari Korea Selatan. Pilihan utama itu juga hampir-hampir ditunjukkan jalan keluar dalam pertarungan selama sejam 6 minit yang menelan aksi 3 set 20-22, 21-12, 21-19. Perseorangan lelaki Lee Zijia pula berjaya menemui rentak semula dalam permainannya ketika berdepan Sitikom Tamasin di pusingan pertama. Ranking keempat dunia itu ke pusingan kedua apabila menamatkan cabaran lawan dari Thailand 21-12, 21-15 dalam tempoh 33 minit. Hari perlawanan ketiga Piala MFL diteruskan dengan 3 lagi aksi membabitkan aksi kumpulan A dan B. Kedah Darul Aman B akhirnya merakam kemenangan sulung dengan membenam skuad projek FAM MSN 4-0. Sri Pahang pula menang tipis ke atas Kuching City dengan Kelantan United tumpas 0-2 kepada PDRM. Kedah Darul Aman B menerima kunjungan skuad projek FAM MSN di Stadium Darul Aman. Tuan rumah yang tewas di aksi sulung sebelum ini tampil dengan agresif menerusi gol pertama permainan seawal minit ketiga dari Faris Amirul Fazil. Ebenezer Sifah kemudian 2 kali menembusi gawang pelawak dalam tempoh 2 minit bermula minit ke-39 untuk pasukannya menutup babak pertama 3-0. Skuad projek FAM MSN terus gagal mencari kebangkitan diinginkan selepas itu selain membenarkan Faizal Talib meledak gol keempat perlawanan minit ke-54. Keputusan 4-0 itu memberikan KDAB 3 mata pertama daripada 2 perlawanan, manakala lawan pula mengalami kekalahan kedua selepas menewaskan Kelantan United sebelum ini. Di Stadium Darul Makmur pula, Sri Pahang lega meraih kemenangan kedua kempen kumpulan B Piala MFL dengan mengatasi Kuching City. Penyundah Nasrullah Zaki pada minit ke-10 permainan menjadi pemisah kedua-dua pasukan. Tuan rumah mengumpul 4 mata dari 2 perlawanan, manakala The Cats pulang tanpa sebarang mata buat kali kedua dari gelanggang lawan. Dalam satu lagi pertemuan, Kelantan United beraksi dalam perlawanan keduanya ketika menentang PDRM di Stadium Sultan Muhammad keempat. Permainan berlangsung seimbang hinggalah kealpaan tuan rumah dihukum PDRM seminit sebelum separuh masa tamat oleh Zulkhairi Muhammad. Sisa perjuangan Kijang Hijau ditamatkan pelawat juga sekali lagi di hujung-hujung perlawanan. Akif Ikrais Zuhairi menjaringkan gol kedua The Cops minit ke-90 membolehkan mereka mengumpul 7 mata dari 3 perlawanan. Kelantan United kekal di tangga tercorot tanpa sebarang mata. Sekian Buletin Pagi, teruskan menonton TV3. Saya Anas Abbas. Assalamualaikum dan salam hormat.